Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamar Azman bin Mustafa Kamal, Ketua Pegawai Eksekutif Pusaka Kod Sdn Bhd. Dan hari ini saya akan memperkenalkan satu norma baru untuk pelaksanaan ibadah kurban. Ia merupakan satu perkhidmatan tambahan untuk memberi manfaat kepada masyarakat Islam keseluruhannya, dibawa oleh My Pusaka, perancang legasi anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kami sebenarnya tidak berhasrat untuk menggantikan kaedah tradisi budaya korban yang mana selalu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat tempatan. Tetapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan maklum di mana dunia ketika ini dilanda pandemik COVID-19 yang mana ia telah merubah banyak cara kita berurusan, termasuklah urusan untuk menjalankan ibadah kurban. Kenapa perlu ada norma baru? Sebab kalau kita lihat antara kaedah ibadah kurban adalah melaksanakannya di masjid dan di surau. Tetapi terdapat banyak SOP tambahan. Had bilangan lembu untuk setiap lokasi dikenakan. Begitu juga SOP petugas yang ketat. SOP pengagihan yang ketat. Dan ketika ini sukar untuk mendapat petugas-petugas sukarela yang boleh menjalankan tugas-tugas ini. Dan kalaupun boleh dibuat, kebiasaannya proses memproses daging ini dibuat dalam keadaan basah, terdedah kepada keracunan dan kerosakan. Dan juga pengagihan hanya dibuat di kawasan sekitar sahaja sebab dagingnya dalam keadaan basah. Keadaan lain yang dibuat yang sudah kita lihat atau kita dengar adalah program-program kurban di luar negara di mana ada beberapa pihak yang membawa amanah untuk mengendalikan korban, contohnya di Kemboja. Okay. Dan program ini juga ketika ini terjejas disebabkan dengan pandemik COVID-19 tidak boleh dilaksanakan kerana sekatan perjalanan antarabangsa. Dan kalaupun boleh dibuat, prosesnya biasanya dibuat dalam keadaan basah, seperti saya sebut tadi, terdedah kepada kerosakan, keracunan dan sebagainya. Dan juga pengagihan dibuat di kawasan sekitar sahaja. Dan dapat dinikmati oleh fakir miskin di negara tersebut hanya pada musim korban sahaja. Selepas itu, mereka tidak dapat daging-daging tersebut. Dan kaedah lain adalah kaedah di mana dibuat sementara jemaah haji melakukan ibadah haji di Mekah, mereka juga mengambil kesempatan untuk mengerjakan ibadah korban. Tetapi seperti mana yang kita maklum, bilangan jemaah haji ketika ini amat terhad. Dan kalaupun boleh dilaksanakan, prosesnya juga dibuat dalam keadaan basah dan pengagihan juga hanya di sekitar Mekah saja dan hanya dapat dinikmati semasa musim korban sahaja. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, kita lihat senario semasa, kita perlu melihat kaedah yang berbeza. Jadi objektif utama My Korban dilaksanakan adalah pertama, untuk memastikan peratus daging yang sampai kepada golongan fakir miskin lebih tinggi. Bukan kebiasaan 1/3, tetapi hampir keseluruhan dari daging dan tulang daripada haiwan korban ini dapat disampaikan kepada golongan-golongan sasar, iaitu golongan fakir miskin. Keduanya, untuk memastikan daging sampai kepada kumpulan sasar dalam bentuk yang senang disimpan, senang diagihkan dan sedia untuk dimakan tanpa perlu kemudahan penyimpanan beku, perlu kemudahan peralatan masak, terutama sekali di kawasan bergolak ataupun penerima-penerima ini adalah golongan-golongan yang dhaif. Objektif ketiga adalah untuk memastikan tempoh manfaat daging ini lebih lama kerana jika ia diproses dan dipack yang tahan sehingga 18 bulan, maka daging ini dapat diagihkan sepanjang tahun. Dan satu lagi objektif keempat adalah memastikan penggunaan teknologi terkini yang membolehkan lebih ramai umat Islam di seluruh dunia dapat melakukan ibadah kurban dengan mudah, teratur dan sah. Termasuklah
kumpulan minoriti Islam di masyarakat bukan Islam. Walaupun seluruh negara, seluruh dunia ketika ini dilanda pandemik COVID-19. Apakah kelebihan konsep My Korban? Pertama, lembu-lembu yang kita sediakan untuk ibadah korban ini adalah lembu-lembu yang diternak di ladang-ladang profesional. Ianya lebih sihat dan juga lebih gemuk. Ya. Dan lembu-lembu ini juga disembelih di pusat sembelihan yang moden. Ianya bersih, dapat dilakukan dengan cepat dan juga pusat-pusat ini mempunyai kapasiti yang tinggi. Tidak ada maksima 7 ekor lembu dan sebagainya. Dan daging juga setelah disembelih terus dihantar kepada kilang untuk diproses dan dibungkus dalam pak 500 gram. Sedia untuk dimakan dan boleh disimpan sehingga 18 bulan. Dan proses penyertaan juga sangat ringkas secara online dan telus. Jadi lebih ramai umat Islam dapat menyertai program korban di mana saja mereka berada walaupun dunia ketika ini dilanda pandemik COVID-19. Jadi, bagaimana caranya? Kami menyediakan platform yang mana kami mempromosikan kaedah ini secara online kepada semua umat Islam. Bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan mereka boleh mendaftar, membayar dan membaca akad secara online. Dan apabila kita telah mendapat tempahan-tempahan ini, kita menyediakan lembu-lembu dan kami bawa ke pusat penyembelihan pada 3 hari korban dan kami akan sembelih. Dan proses persembelihan ini akan boleh dilihat oleh semua peserta melalui FB Live, melalui jadual yang kita telah nyatakan kepada semua peserta. Okey. Dan setelah disembelih, daging-daging ini akan dibawa ke kilang untuk diproses dan setelah siap diproses, ianya akan diagih-agihkan kepada kumpulan sasar oleh NGO yang telah kami pilih. Ia mudah, senang dan telus. Kalau kita bezakan antara kaedah sekarang, kaedah biasa dengan kaedah My Korban. Ini antara perbezaannya. Contoh, kalau kaedah biasa, satu bahagian RM750. Jadi satu ekor RM5,250. Kebiasaannya, berat haiwan-haiwan yang disembelih dalam lingkungan 200 kg menghasilkan lebih kurang 90 kg daging yang boleh diagihkan. Bahagian yang sampai kepada fakir miskin biasanya 1/3 saja, di mana 1/3 lagi diberi kepada peserta, 1/3 dimasak oleh masjid. Dan kos penghantaran kepada fakir miskin selalunya memerlukan upah anggaran RM50 setiap ekor. Okey. Dan juga untuk menyediakan masakan daripada daging-daging itu untuk fakir miskin juga, kalau dihitung lebih kurang RM200 setiap ekor. Menjadikan jumlah keseluruhannya RM5,500. Dan kalau kita lihat hanya 1/3 saja yang sampai kepada fakir miskin, jadi bermakna kos untuk setiap kilo yang sampai kepada fakir miskin ialah sebanyak RM183. Berbeza dengan kaedah My Korban. Dalam kaedah My Korban, kos untuk satu bahagian adalah RM790 berserta dengan RM1 upah untuk setiap bahagian, jadi menjadikan keseluruhan kos satu ekor adalah RM6,230. Tetapi berat haiwannya lebih tinggi, antara RM270 hingga RM300 kilo. Sebab ia adalah baka berkualiti dan menghasilkan lebih kurang 50 kg daging boleh agih. Okey. Dan semuanya sampai kepada fakir miskin, diproses. Kos penghantaran kosong sebab ia termasuk dalam kos upah pengagihan. Okey. Kos penyediaan dan masak untuk fakir miskin juga tiada sebab ianya dalam bentuk sedia untuk dimakan. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 6,230 dan kalau dibahagi dengan 150 kg daging yang sampai kepada fakir miskin, kos setiap kilo yang sampai kepada fakir miskin adalah hanya RM41.50. Jauh lebih rendah daripada kaedah biasa. Bermaksud ianya lebih efektif dan ianya lebih efisien.
yang ia boleh juga sampai kepada fakir miskin global, seluruh dunia, dan juga boleh dihantar sepanjang tahun sebab ianya dalam bentuk tahan sehingga 18 bulan. Kami menggunakan kami mempunyai rakan strategik yang boleh membantu kami untuk menyediakan kaedah korban ini, mana rakan penyedia daging kami adalah konsortium HNT Sdn Bhd. Mereka adalah pakar dalam penternakan lembu. Mereka mempunyai setup farm di seluruh negara. Dan ketika ini sebenarnya kami telah pun ada lembu yang dalam proses penggemukan sedia untuk ditempah untuk ibadah korban tahun ini. Dan pusat-pusat penyembelihan juga adalah pusat penyembelihan yang moden, okey. Dan siap dengan pusat penyimpanan beku, dan ianya akan dihantar ke proses daging, kilang daging di rakan proses daging kami, iaitu Sahabat Retot Food Sdn Bhd yang kilangnya terletak di Senawang Negeri Sembilan. Jadi dengan kerjasama My Pusaka, HNT dan juga Sahabat Retot, ia menjadikan proses ini lebih mudah dan sampai objektif yang telah ditetapkan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang berminat untuk menyertai korban kaedah mahar korban ini, hanya perlu melalui 5 langkah mudah. Langkah pertama, kami menjadikan pautan online. Klik pautan mahar korban ini. Di dalamnya mempunyai penerangan yang lengkap, siap dengan video dan juga borang pendaftaran, gerbang bayaran dan juga kaedah penyampaian akad. Jadi setelah dibaca, okey, sekiranya berminat, bolehlah pergi ke langkah kedua, iaitu daftar dan bayar. Daftar pembayaran boleh dibuat melalui CDM Bank In, bank transfer, debit card ataupun credit card. Dan setelah bayaran diterima, peserta akan menerima maklumat selanjutnya dan juga jadual korban, yang mana mereka boleh tuntun lembu korban mereka melalui Happy Life pada masa yang telah ditetapkan. Setelah korban dilaksanakan, setiap peserta juga akan menerima sijil pengesahan ibadah korban mereka. Dan untuk mengikuti aktiviti pengagihan, mereka boleh mengikutinya melalui FB page My Korban, di mana kami sentiasa mengemaskini segala aktiviti-aktiviti NGO yang mengagihkan daging-daging ini kepada kumpulan sasar. Sangat mudah. 5 langkah mudah sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, secara ringkasnya, untuk menyertai program korban, My Korban, kosnya adalah satu bahagian RM790 berserta dengan upah pengendalian RM100. Jadi menjadikan jumlah untuk setiap bahagian adalah RM890 saja. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, bertindak segera sebab untuk tahun ini kami hanya memperuntukkan 500 ekor lembu saja, bermakna hanya ada 350 peserta korban saja yang kami boleh ambil. Jadi kalau lambat, takut-takut semuanya telah ditempah oleh orang lain. Jadi tindak segera, klik pautan yang disediakan dan daftar dan bayar. Iaitu untuk mengikuti perkembangan mahar korban antara hari ini sehinggalah ke Hari Raya Aidiladha, boleh mengikuti perkembangan di FB page My Korban, My Pusaka. Jadi jangan tunggu lama-lama, sebar-sebarkan dan sertai kami My Korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.